Kan syurga itu disediakan dalam syurga tadi ini kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Artinya suatu nikmat yang di luar daripada jangkauan kita manusia. Kalau kita pernah melihat kediaman yang indah, rumah yang cantik, istana yang besar-besar contohnya, artinya istana ataupun kenikmatan syurga lebih indah, lebih cantik daripada itu. Kalau kita pernah khayalkan nak buat gedung yang besar-besar, nak adakan rumah yang paling indah dan cantik, artinya macam mana bentuk keindahan dan kecantikan yang kita boleh hadarkan tadi ni. Syurga lebih daripada itu. Sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh mana-mana pemikiran manusia. Kalau kita pernah terdengar keindahan yang cukup indah dan cantik, artinya syurga lebih indah dan cantik daripada itu. Tapi harus ingat tuan-tuan, sebenarnya macam mana bentuk syurga, macam mana keindahan dia tu, itu bukan persoalan utama. Yang menjadi persoalannya ialah siapa yang akan mendapat kenikmatan dan kemuliaan syurga tu. Macam kita kata mati ya, kan? Mati ni tuan-tuan, dia pasti akan datang lah. Tak usah ada risau lah. Setiap orang pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Artinya kita yang bernyawa ni dah ada prasyarat untuk mati dah. Jadi tak payah risau tuan-tuan. Jangan susah hati, jangan fikir lama-lama. Jangan fikir aku ni bila nak mati. No, tak. Itu bukan kerja kita. Bila nak mati, di mana nak mati, itu kerja Allah Subhanahu wa taala. Kerja kita apa dia? Kerja kita adalah bersiap sedia untuk menghadapi mati. Apa yang telah kita siapkan. Macam seorang sahabat Nabi mai tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, matas saah? Bilakah akan berlakunya hari kiamat?" Dia tanya Nabi, bilakah akan berlakunya hari kiamat? Susah lah. Susah lah. Mana ada siapa tahu? Nabi tak tahu, malaikat Jibril tak tahu. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bilakah kiamat akan berlaku, tak tahu. Ilmu tentang berlakunya kiamat tu hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Lalu Nabi ubah soalan dia tu kepada soalan yang lain. Nabi pandu dia kepada satu yang lebih penting. Nabi tanya dia, "Madza a'datta laha?" Aduh. Hang tanya tentang kiamat ni, tentang satu perkara yang cukup besar. Tak ada siapa pun yang tahu. Tapi aku nak tanya hang balik. Apa yang hang sediakan untuk kiamat tu? Artinya apa? Tentang bila kiamat tu jangan tanya. Pasal tak ada siapa pun yang tahu. Dan itu bukan tanggungjawab kita, bukan kerja kita. So Nabi ubah, Nabi tunjuk dan Nabi ajak kepada sahabat tadi, dan juga kepada kita semua, kepada sesuatu yang lebih penting tentang hari kiamat, ialah apakah persiapan kamu untuk menghadapi kiamat tersebut. Itu. Sahabat tu kata, aku tidak sediakan padanya dengan sembahyang yang banyak, puasa yang banyak, tidak. Illa kecuali anni ahbabtullaha wa rasulah. Dia kata begitu. Kecuali aku cintakan Allah dan Rasulnya. Jadi daripada kita duk sibuk-sibuk tentang bilakah berlakunya kiamat, maka lebih penting lagi bersiap sedia untuk menghadapi hari kiamat. Buat persiapan, beramal soleh sekadar yang kita mampu,
sekuat mungkin kita, tuan-tuan. Kalau kita boleh peruntukkan 6 ke 7, 8 jam sehari untuk kehidupan dunia kita, yang hidup dunia ni hanya sementara aja. Paling lama 100 tahun, bonus satu 90 tahun, 80 tahun, 60, 70 tu biasa. Ada yang 40, ada yang 30, ada 20, ada 2 bulan pun ada. Keluar mai, ada 2 hari keluar mai. Ada yang tak ada keluar, duk dalam tu mati siap dah. Jadi kita sanggup untuk habiskan masa kita 6 jam, 7 jam, 8 jam kerja sehari semalam untuk kehidupan dunia yang tak seberapa lama pun. Kenapa kita tak habiskan masa yang sama juga untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi? So kalau kita buat kira-kira matematik lah, nisbah lah, kalau hidup 70 tahun kita habiskan 7 jam sehari kerja. Kalau 60 tahun yang untuk hidup 6 jam sehari, contohlah. 80 tahun 8 jam sehari. So kalau nak hidup selama-lamanya, banyak mana nak kerja? Sepanjang hari sepanjang hari dah. Dah. Banyak mana lagi kita nak peruntukkan? Tak gitu tuan-tuan. 6 jam, 7 jam kita kerja untuk cari makan minumnya. Cari duit untuk apa? Untuk beli rumah, kereta. Kemudian untuk makan minum, keperluan hidup kita. Yang kesemuanya akan habis dan lebur. Pakaian yang kita pakai akan lusuh, rosak. Makanan yang kita makan, pergi mana? Keluar ni, tak ada apa dah. Minuman yang kita minum, keluar juga, tak ada juga. Rumah yang kita beli, yang kita bina banyak tinggi-tinggi besar-besar, akhirnya tinggal untuk anak waris. Lebih parah lagi kalau anak cucu kita berkelahi berebut tu. Tuan-tuan nak senang, tuan nak 5 beli 5 biji rumah. Bagi siap-siap orang tu. Tak ada kelahi lah. Nak buat macam mana? Artinya apa? Tak ada satu pun yang faedah untuk kita. KWSP tak boleh ambil lagi. Tak tahu macam mana, ada bincang tak habis lagi. Kalau boleh ambil, kurang-kurangnya boleh berasa. Kalau tak boleh ambil, kalau umur panjang, boleh ambil buat keluar. Alhamdulillah. Bolehlah separuh tu guna untuk nak infakkan, nak wakafkan. Ada juga untuk akhirat. Kalau habis awal, tak ada ambil, boleh pergi siapa? Pergi kat bini dia. Kalau bini teringat korang-korang, dia pun buatlah wakaf masjid atas nama suami tadi ni. Setidak-tidaknya duit kerja, hasil kerja kita tu ada juga manfaat akhirat kita. Kalau bini tak ingat, berapa lama bini nak teriak suami mati? Ha. 4 bulan 10 hari. Tak ada dah. Sebulan pun kira nak make up dah. Tambah pula tengok dalam go shop keluar alat-alat solek ni macam-macam. Ada memanglah macam tu. Memang naluri wanita, fitrah dia suka pada kecantikan. Sebab tu kata Syekh Ali Tantawi, siapa nak ingat kita? Anak-anak, kalau anak-anak boleh doa untuk kita, sunah harap siapa tuan-tuan? Artinya kita bekerja 8 jam sehari untuk apa? Untuk sesuatu yang tidak ada apa-apa faedah. Yang tak memberi faedah untuk kehidupan kita yang kekal abadi. Melainkan, Allahumma illa, melainkan kita niat kerja kita tu ibadah. Cikgu keluar pergi sekolah mengajar. Berapa ramai cikgu yang keluar daripada rumahnya untuk pergi mengajar di sekolah, dia niat untuk menyampaikan ilmu, nak didik anak bangsa, nak sampaikan ilmu kepada generasi yang akan datang. Yang jadikan profession dia sebagai guru tu sebagai satu ibadah. Berapa ramai? Bukan kira guru saja nak. Semua yang terlibat dalam kerja.
Sama ada di sektor kerajaan ke, sektor swasta ke, kerja sendiri ke, hantar menega tepi jalan pun sama. Nega nasi lemak. Berapa ramai orang kawasan kita ni yang kerja. Yang pagi-pagi tak sempat nak masak. Yang memang bila sama-sama keluar pergi kerja tu, sekali singgah beli nasi lemak kita. Kalau kita niat nak mudahkan urusan orang Islam contohnya, dapatkan makanan, bekalan makanan mereka. Makanan yang halal, makanan yang bersih. Kita pula cari sumber-sumber yang baik dan elok. Nak bantu mereka. Mudah-mudahan siapa yang makan nasi lemak aku ni, sihat, jadi baik elok. Dan juga jana kekuatan buat ibadat. Contoh. Di samping kita dapat pendapatan harian kita, nafkah, kita juga dapat ganjaran pahala. Ataupun kita memang niat ceruntung kan. Bulan puasa meniaga pukul 4 tam kau lah. Tak sungguh tuan. Ya kita tengok depan mata kan. Berapa ramai orang yang sebelum yang pergi semayang asar, pergi semayang maghrib contohnya meniaga. Kalau tidak, tak keluar lah ucapan daripada setengah-setengah ustaz-ustaz. Jangan beli barang daripada peniaga-peniaga yang tak semayang. Tu bulan puasa keluar. Tu bulan puasa. Bukan musim Covid. Artinya apa? Artinya berapa ramai kita hidup hari ini yang kita habiskan masa semata-mata untuk benda-benda yang tak faedah. Rugi tak? Rugi sangat-sangat tuan-tuan. Maka sebab tu hadis ni Allah Ta'ala sebut dalam hadis ni, hadis qudsi, a'adattu li ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang saleh. So yang penting sekarang ni ialah bukan bentuk syurga tu dah. Bukan rupa syurga tu. Syurga tu kita tahu indah dah. Sebab tu dia sebut jannah. Jannah tu mai dari kalimat junnah, jannah, jannah, junnah. Dia terlindung. Sebab tu mai junun, jannah. Jannah tu, junun tu, orang gila, terlindung, terhalang. Terhalang. Sebab akal dia tu terhalang, tertutup. Sehinggalah dia panggil hilang akal tu junun. Ni dinding ni dia panggil junnatun, dinding. Sehingga kita tak nampak apa di sebelah sana, tak nampak. Mana kita nampak? Jadi benda yang tertutup ni orang menimbulkan keinginan kita nak tahu, nak tengok apa yang ada di sana. Ada. Contoh tak saya? Try JK buat tengok. Cuba try buat tengok. Tak satu kamera. Tak kotak tu. Tulis tu dilarang buka. Tulis tu. Tak kamera halang ke sana. Rakam tengok. Orang masuk tengok dilarang buka. Tapi janganlah kita kata seal kuat-kuat pun tak. Biasa-biasa saya tengok. Mesti akan menjenguk nak tengok benda-benda tu. Dia teringin nak tahu. Tengok kosong tak ada apa pun. Lah, tak ada apa pun. Habis. Teringat satu kisah tuan. Ketika Zunnun al-Masri radhiyallahu anhu, tokoh ulama sufi yang meninggal dunia tahun 200 Hijriah lah di Mesir. Ketika dia minta nak diijazahkan dengan Ismullahil A'zam kepada guru dia. Guru dia kata kat dia, bawa ni bekas ni. Bawa bekas ni seberang ke Sungai Nil sana tu. Sampai di sana ada seorang lelaki yang di sana tu dialah yang akan mengijazahkan kepada kamu Ismullahil A'zam. Bawa bekas ni bagi kat dia. Zunnun bawa. Masa dia naik dalam Sungai Nil tu, naik ke sampan tu, bekas tu gerak. Apa ke benda ni? Dia kata tu, benda apa ni? Gerak ni. Teringin nak tahu. Teringin nak tertutup. Dia pun buka tengok. Sama buka tengok, keluar tikui, melompat masuk dalam Sungai Nil. Tikui. Tutup dia. Sampai di sana aja dia pun berjumpa Syekh tu, Tuan Syekh, ni guru saya bagi. Dan dia minta Tuan Syekh tolong ijazahkan kepada saya Ismullahil A'zam. Laki-laki tu kata, "Hei Zunnun, kalau tikui sekok pun hang tak boleh jaga amanah guru hang. Macam mana hang nak jaga amanah menanggung Ismullahil A'zam? Balik weh. Tahun depan main jumpa lain."
Dan bukan kisah Zunnun dapat ijazah ke Badak. Ni cerita tikui tu. Naluri manusia memang dia nak tahu macam tu. Ni kalau tengok muka ada buka ni kan teringin nak tengok kan. Cuba tutup tengok. Teringin nak tengok muka belakang tu. Macam mana rupa dia kata. So bila sebut jannah, sesuatu yang sangat indah ada di sebalik sana. Satu yang tak pernah dapat dilihat, yang tak pernah dilihat, tak pernah dibayangkan, tak pernah didengar sebagainya. Jadi hadis ni tuan, bila dia habaq keindahan yang macam tu punya rupa, artinya apa? Artinya dia nak kita kata nak menggalakkan manusia lah gitu. Menggemarkan manusia untuk mencari dan berusaha mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tak ada satu yang kita kata kejayaan manusia besok. Sebab di akhirat besok tempat dia dua aja. Sama ada syurga ataupun neraka. Itu je lah. Dia tak ada nama R&R, tak ada. Dia imma pergi syurga, imma pergi ke neraka. Dua tempat tu sahaja. Jadi hadis ni bila sebut kata syurga tu indahnya tak pernah dilihat, tak pernah terlintas, tak pernah terdengar, menjadikan suatu galakan kepada kita untuk beramal supaya kita beroleh syurga Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita cakap bahasa kita ya mungkin setengah orang kalau dengar dia kata mana gitu kita beramal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Yalah betul lah tu tuan-tuan. Kita cakap berdasarkan kepada keadaan kita hari ni lah. Rata-rata kita ni biasa-biasa sahaja. So bila mana seseorang tu beramal mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia dah dikira sebagai ikhlas. Kalau dia beramal kerana takutkan murka dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dianggap sebagai ikhlas. Kalau dia beramal semata-mata menunaikan tanggungjawab perhambaan kepada Allah Ta'ala, tak ada yang lain, bukan kerana inginkan syurga, bukan kerana takutkan neraka, juga dikatakan sebagai ikhlas. So Imam Nawawi dah jelas dah benda-benda yang sebegini dah. Baik, cuba tengok. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan syurga sebagai balasan kepada hamba-hambanya yang saleh. Jadi orang yang baik, orang yang saleh diberi ganjaran syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang lebih penting lagi tuan-tuan ialah rahmat dan juga kasih sayang Allah taala tu. So rahmat Allah taala itulah diterjemahkan dengan syurga tu. Fi rahmatin tu. Mereka berada dalam rahmat, dan rahmat tu berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Diberi keampunan oleh Allah Ta'ala, diberi syurga dan sebagainya. Kepada siapa ni? Orang-orang yang saleh. Siapa saleh ni? Iaitu mereka yang melaksanakan apa yang telah diwajibkan ke atas mereka. Sama ada ianya melibatkan hak Allah atau hak makhluk. So orang yang saleh ialah orang yang menunaikan tanggungjawab ataupun amanah ataupun hak yang diwajibkan ke atas mereka. Sama ada hak Allah atau hak makhluk. Tuan-tuan, kita hidup ni tuan-tuan, kita ada tanggungjawab. Amanah yang dibebankan kepada kita. Ada amanah tu adalah amanah Allah, dan ada amanah yang melibatkan manusia. Ada. Kalau amanah dengan Allah, perintah-perintah yang Allah Ta'ala wajib pada kita, sembahyang contohnya, puasa, zakat, haji, ada yang melibatkan hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hak manusia, tengok balik ya. Hak kita sebagai suami, hak isteri kena tunai ya. Apa dia hak isteri? Kita wajib mendidik dia. Wajib mendidik dia, wajib mengajak dia. Apa dia? Benda-benda yang dia kena tahu. Dia kena mengenai Allah Subhanahu wa taala. Dia faham ke ada ilmu tauhid? Dia reti ke tak setidak-tidaknya? Dia kenal dah Allah Subhanahu wa taala
yang sekurang-kurangnya menyebabkan dia terkeluar daripada iman muqallid sebagai contoh. Sekurang-kurangnya keyakinan dan akidah dia tadi ni menyebabkan dia terlepas daripada yang dikatakan hak fardu ain tu. Test tengok lah. Oh, tak apa Ustaz. Bini saya ustazah. Dia lulusan ngaji di Al-Azhar. Tuan-tuan, jangan duk harap. Tu hak yang sokong ayah pin dulu bukan lulusan Azhar lah. Ingat ke tak kan? Ha? Ngaji Azhar lah tu hak yang pergi sokong pergi ikut ayah pin tu. Pernah berlaku satu kes. Ni cerita ada orang rumah saya pergi kursus di Pulau Pinang. Jadi pergi kursus lama tak? Artinya lebih daripada 5 hari kot rasanya duduk di sana. Di hotel lah. Jadi bila sampai waktu nak semayang, dia pun kalut-kalut lah. Makan kalut-kalut, terus pergi nak semayang pula. Jadi tengok kawan ni relax. Santai sambil makan, relax menyembang. Gua tengok dia kalut-kalut betul. Pergi mana kalut sangat? Pergi semayang dia, tak semayang ni. Oh, tak semayang. Kami semayang dah. Semayang dah. Semayang dia dah. Tadi buat jamak siap dah. Dia kata mana boleh jamak. Kita nak main duduk sini lebih daripada 3-4 hari ni. 5 hari dan ke atas. Bila kita duduk lebih daripada 5 hari dan ke atas, lebih daripada 3 hari 3 malam, tak termasuk hari sampai dengan hari keluar, maka sampai je di sini, kita tak boleh buat jamak dah. Jamak tengah jalan tadi boleh lah musafir. Sampai di hotel ni, kita dah ambil hukum sebagai mukim. Mukim mana boleh? Jamak dan qasar. Jamak dan qasar ni untuk orang musafir saja. Lepas tu boleh, 3 hari boleh lagi. Dia buat 3 hari boleh, hari keempat baru tak boleh buat. Tak boleh. Dia kata, tak ada tengkak orang mereka. Telefon main saya. Macam mana? Betul ke ni? Boleh ke tak boleh? Saya tahu nak boleh. Sampai pijak kaki di tempat tu, di tempat kita nak pergi tadi ni, kita nak pergi conference minggu je tu, 7 hari. Pergi mana? Katalah pergi Pahang. Pahang bersih kan? Tak ada kes kan? Sampai di Pahang saja, sampai di hotel tempat kita nak duduk tu, kita dah ambil hukum sebagai al-muqim. Orang yang bermukim. Orang mukim tak boleh jamak dan qasar walaupun baru sampai sejam. Nak sembahyang masuk asar, kena buat sembahyang sempurna tamam 4 rakaat. Jamak tak boleh, qasar tak boleh dah. So yang buat tadi golongan geng-geng ustazah tadi terus sembahyang 3 hari 3 malam dia sembahyang jamak dan qasar. Lega ke dia pak? Tuan-tuan ni bukan berlaku kat ustazah-ustazahnya. Berlaku kepada orang pergi Mesir. Syekh Nuruddin tegur dulu waktu kes ni lama dah berlaku. Dia kata ada yang main mengaji di Mesir ni, sampai di Mesir 3 hari 3 malam masih lagi duduk jamak dan qasar. Ente nak duduk Mesir 3 hari kan, nak duduk 3 tahun 4 tahun. 4 tahun lah. Artinya apa? Cek tengok lepas ke tak akidahnya, lepas ke tak fardu ain ibadahnya, lepas ke tak perkara yang difardukan wajib. Anak-anak tak kira lagi. Anak-anak kenal Tuhan ke tak? Kenal tak Allah Ta'ala? Kenal tak Nabi kita Muhammad? Besok siapa kena? Ni kita kena. Kita ayah kena. Sebab kita bertanggungjawab. Kalau kita tak mampu mengajar nak buat macam mana? Hantarlah pergi ngaji. Kan sekolah kafar dah. Sekolah petang dah. Di sana dia ajar ilmu mengenai Allah Ta'ala, ilmu kenai Nabi SAW, ilmu berkaitan dengan ibadah-ibadah dan sebagainya. Sekolah kebangsaan pun ada ajar juga. Tinggal lagi tugas kita mak ayah nak buat apa? Counter balik tengok hari ni mengaji apa. Tauhid belajar buat apa hari ni? Cuba tengok. Tanya lah. Ni kita tak pernah tanya dan tak pernah ambil tahu. Besok tuan-tuan, kita ni ahli masjid. AJK bukan sekat AJK masjid dah, ahli masjid. Hak 40 orang tu. Artinya kalau satu kampung tak boleh pergi masjid, kita hak 40 tu masuk lagi nama kita.
Kalau anda kata MKN keluar arahan semayang 12 orang, kita masih lagi duduk tahun 12 orang tu. Betapa hebatnya kita ni dengan masjid ni. Tapi anak tak tahu. Bini tak kenal. Lepas tak? Tak lepas kan. Ini tanggungjawab. Besok akan disoal hak makhluk. Anak tak semayang kita tak peduli, anak tak kenal Allah kita tak ambil tahu, anak tak kenal Nabi kita tak ambil tahu. Nabi kena kenal. Kena kenal Nabi. Wajib mengenali Nabi. Wajib kenal keluarga Nabi. Wajib kenal anak-anak Nabi. Isteri Nabi wajib kenal. Pasal apa? Sebab tu syarat kesempurnaan iman. Nabi sendiri bagi tahu. Tak sempurna iman kamu. Sehinggalah lebih mengasihi aku daripada segala-galanya. Tak sempurna iman kamu sehingga dia lebih mengasihi keluarga aku lebih dari keluarga dia. Macam mana kita nak cintakan Nabi kalau kita tak kenal Nabi, tak kenal ahli keluarga dia, anak-anak dia, tak kenal isteri Nabi? Patut ke tidakkah kita? Ni hak kita ni, hak tanggungjawab makhluk, tanggungjawab yang terbeban kita kepada makhluk. Itu baru bini dengan anak-anak. Itu baru segi pendidikan. Belum lagi nafkah kan. Berapa ramai orang yang bini-bini bekerja, dia tak bagi nafkah untuk bini dia lah. Sungguh tuan, minta maaf tuan. Berapa ramai bini-bini yang bekerja hari ni, yang tok laki tak bagi nafkah kepada bini. Memberi nafkah kepada isteri kewajipan, tanggungjawab suami. Ikut kemampuan kita lah. Dah bini kita kerja kita pun biar dia. Dia ada kerja, dia ada gaji dia sendiri, dia DG 48. Tanya tuan, tanya dia. Duit dah nak? Nak bagi boleh kan? Dia nak tak? Dia nak tak? Cuba try show 50 dia keluar pergi kelang ambil kerja. Dia ambil tak? Dia ambil. Dia ambil kena bagi, dia nak. Walaupun dia ada duit. Duit tu duit dia. Hak kita bagi tu nafkah tanggungjawab kita, wajipan kita. Lain. Makan pakai dia. Kadang-kadang sengah-sengah tu berlaku kes. Duit untuk makan minum di rumah, barang dapur, isteri yang beli, suami tak beli. Ada kes yang macam ni berlaku. Anak, bini tanggung. Barang dapur, bini juga. Kadang-kadang rumah pun bini lagi. Duit lelaki tak tahu kerja juga. Tak ada, tak tahu bini mana tak tahu. Pelik ni. Ada jenis macam ni tuan-tuan. Tak, sebab kita cerita tentang melibatkan hak Allah dan hak makhluk. Bila hak makhluk besok dia akan tuntut, dia akan minta. Melainkan bini kita kata, abang tak payahlah, abang tak payah beli apa-apa. Keperluan saya, belanja makan minum saya, semua saya tanggung. Ada? Bini kita manager bank, gaji 50,000 sebulan. Kita 5,000 lah. Okey tau. Baguslah. Kita pandailah cari bini yang kaya. Tak suka. Kalau bini kita macam tu, okey, settle, tak ada masalah. Tapi kalau gaji dia 50,000, kita tunjuk RM50 pun dia ambil juga, dia nak. Artinya apa? Kena bagi. Bagi nafkah untuk dia sekadar kita mampulah. Sesuailah dengan gaji kita tu. Kemampuan kita tu mana? Walaupun gaji dia 120,000 ke apa ke sebulan, dia nak juga nafkah kita. Sungguh tak nak? Dia nak rasa diri dia tu sebagai seorang isteri. Suami bertanggungjawab jaga dia, ambil berat tentang dia, bagi makan minum, didik dia, bimbing dia, bagi kasih sayang kat dia. Dia rasa secure bila duduk dengan kita. Tengok. Berapa ramai bini-bini yang rasa selamat bila balik ke rumah. Duduk dengan suami rasa selamat, rasa tenang, aman. Berapa ramai juga isteri yang bila nampak lelaki balik rumah rasa terketak lah. Tidak dah, balik buat singa balik dah. Rimau balik dah ni kita. Aduh.
Anak-anak tadi riuh pun di rumah, melawak main apa. Balik bapak dia terus diam senyap. Nikih masing-masing. Tak senyap kan? Tuan-tuan, nak tahu kita ni baik ke tak ke? Nak tahu kita ni elok ke tak ke, tuan-tuan? Jangan tanya kawan. Tanya bini kita. Rahsia tok laki ada dalam poket bini. Betul tak? Orang belakang senyum tak? Kita depan nampak lawa, orang nampak dia ustaz dengan jubah, dengan serban, dengan kepiah apa semua. Ceramah perang. Tanya tu bini dia tengok, ustaz macam mana? Ustaz. Dia bilang, dah habis tak ada apa. Tahu lah. Dia ceramah sedap lah. Sedap. Sedap kat abah. Artinya apa? Tak payah tanya banyak, faham ambil lah. Faham ambil. Pasal apa? Pasal isteri lebih mengenali tu laki dia. Segala rahsia laki semua duduk dalam poket bini. Sebab tu orang nak tahu panggil Nabi, orang tanya Aisyah. Sahabat tanya dengan Aisyah. Aisyah adalah isteri Nabi. Isteri Nabi yang duduk dengan Nabi. Satu selimut turun wahyu, satu selimut. Mana ada bini turun wahyu, satu selimut? Tak ada. Aisyah seorangnya duduk satu selimut dengan Nabi, turun Al-Quran, wahyu tu kat Nabi. Tanya Aisyah, macam mana akhlak Nabi, panggil Nabi macam mana? Kana khuluquhu Al-Quran. Aisyah kata, tu akhlak Nabi. Hak Aisyah begitu, hak betul. Aisyah cerita, kadang-kadang tengah malam Nabi semayang. Aku duduk depan dia, telentang depan dia. Tuan boleh kita buat itu, tuan. Kita semayang, bini telentang depan dia, tidak malam kita. Bangun, pindah, aku nak semayang ni. Tak gitu kita kan. Nabi tak semayang tu. Tengah semayang Aisyah kata, Nabi naik berdiri, aku tak kaki tempat dia sujud. Bukan kat tidur depan ni. Tak kaki lagi tempat Nabi sujud. Tak kaki dia. Gitu. Relax. Nabi angkat. Nabi tolak kaki angkat tak sebelah. Sujud. Habis hinarkan kedua. Dia tak pula. Dia sedang ada. Sedang lah. Pasal bau tu. Saja. Nak melawak ke maknya kot. Kalau kita macam mana? Lepas semayang tu, ambil shawl ni, ikat kaki orang. Tak ada duduk diam kau ni. Aku nak semayang, kacau menyusahkan aku. Nabi dah. Marah dah, dah, apa pun tak. Nabi pegang, ambil tak sebelah. Terus. Cantik elok, tak ada apa-apa pun. Kau kata lepas tu nak marah Aisyah. Awak yang kacau aku semayang tadi ni. Tidur elok tak boleh lah. Dah lah tidur, tak makin tahajud pula. Kacau orang semayang. Tak ada apa tuan. Tak bunyi apa langsung. Tak ada satu pun Nabi angkat suara kat bini-bini, tak ada. Sebab tu Nabi kata, sebaik-baik kamu, tuan-tuan tengoklah. Nabi jadikan mi'yar, kita kata kayu ukur nak tahu kita ni baik ataupun tidak, tengok dengan akhlak kita dengan isteri kita. Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dengan isterinya. Saya orang perempuan balik buat perangai. Buat teh, laki minta teh, bagi teh buah garam. Tengok perangai tu laki macam mana. Tua nak mampus dia kata, orang tua ni kata, bagi buah teh garam kat aku. Nabi tak nak cakap lagu tu. Nabi tak pernah cakap lagu tu kan. Kasar pun tak. Kita kalau nak marah lagi, hei, keluar hei tu. Tak pergi nama orang panggil, hoi. Dia marah tu. Nabi dah panggil Aisyah dengan gelaran hak cantik ni, ya Humairah. Merah keping pikan tu. Pink. Tu Humairah. Artinya apa? Panggil yang cantik jelita. Tu. Macam kita cik adik manis. Kita sebut bila cik adik manis? 30 tahun yang lalu waktu morak dia dulu ya. Lah tak pernah dah. Tak pernah. Nabi cuba tengok, panggil isteri dengan panggilan yang begitu mesra. Ni hak apa ni? Ni hak makhluk. Belum lagi hak adik-beradik kita nah. Belum lagi hak mak dan ayah kita yang kita tak akan tertunai sampai bila-bila. Kita tak mampu nak tunai.
Tanggungjawab kita kepada mak dan ayah kita. Sampai bila-bila takkan dapat lah. Kerat nyawa kita, bagi nyawa kita kat mak kita pun tak tunai lagi hak kita, tanggungjawab kita sebagai seorang ibu kepada hak mak dan ayah kita. Besok akan tanya, ya besok akan ditanya. Hak jiran tak kira lagi. Ha tu. Kan? Ada sampah-sampah apa rumah kita payah nak lempang rumah jiran lah. Payah apa kan? Kelih dengan jiran lah, marah dengan jiran lah. Ha tu. Tak tertanggung. Artinya apa? Banyak benda-benda. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak kira yang soleh tadi ni, yang tunai tanggungjawab terhadap Allah dan Rasulnya satu, kemudian hak dengan makhluk. Ni hak wajib tuan-tuan, tak kira hak sunat lah, hak wajib. Hak wajib pun kita tak mampu nak tunai dengan cara yang sempurna. Kita ingat lagi hadis tentang seorang lelaki menjumpa Nabi, ya Rasulullah, saya ni perlu Islam. Apa yang wajib ke atas saya? Nabi kata ada 5 salawatin fil yawmi wal lailah. 5 waktu sehari semalam. Dia kata hal alayya ghairu dhalik, ada lain ada dah? Nabi kata illa an tatawwi'. Tak. Kecuali hang nak sembahyang sunat. Kemudian Nabi kata dekat dia puasa sebulan bulan Ramadan 30 hari. Lain tak ada kecuali hang nak buat puasa-puasa sunat. Lagi zakat setahun sekali ya. Lagi tak ada lah kecuali hang nak bagi sedekah infak yang sunat. Kemudian haji dan umrah sekali semua hidup. Lain tak ada kecuali hang nak buat umrah, haji sunat dan sebagainya. Habis tak? Tak. Dia katakan Nabi, kalau macam tu aku nak buat hak wajib saja. Dia pun terus patah balik. Oh tuan-tuan, sampai tu. Dia mai jumpa Nabi tu beritahu tak, aku ni dah perlu Islam. Apa wajib aku? Nabi kata satu. Dia kata kalau macam tu kena buat hak wajib lah. Hak sunat tak mau buat dah. Terus balik gitu ya. Nabi perhati tengok. Ada juga orang jenis ni. Ha tu saya nak tambah tu. Itu saya tambah. Itu bukan hadis. Saya tambah. Ada juga orang jenis macam ni. Dia betul balik. Nabi kata apa? Nabi kata aflaha in saddaqa. Aflaha, berjayalah dia. Beruntunglah dia. In saddaqa, kalau dia benar dalam apa yang dia kata. Aku nak buat yang wajib sahaja. Beruntung. Artinya apa? Tak buat yang sunat. Ya, tak buat yang sunat. Sebab meninggalkan yang haram termasuk perkara yang wajib. Buat yang wajiblah. Meninggalkan yang haram pun wajib. Hak sunat-sunat itu tu nak tampung kalau hak wajib kita tu tak sempurna. Sebagai tambahan. Memanglah kita perlu buatlah. Memang digalakkan sangat kita buat. Bagus. Ni cerita kata sekurang-kurang orang yang soleh tadi ni, bila mana dia tunaikan segala tanggungjawab yang wajib yang ada kat atas diri dia, maka dia termasuk di kalangan orang yang soleh. Pasal hadis ni kata a'adatu li'ibadiyas salihin, aku sediakan bagi hamba-hambaku yang soleh. Agak-agak lepas tuan, sembahyang kita agak terima tak? Jangan tanya kita. Sembahyang, puasa kita, berapa tahun kita puasa? Berapa kali dah kita pergi haji dan umrah? Balik mai masih macam tu tak? Tu. Pergi umrah, pergi haji, balik mai macam tu juga. Kita sembahyang pun macam tu juga. Puasa, kok kata meningkat takwa ada juga. Wa aqimis salata li dzikri. Sembahyang patutnya membawa kita mengingati Allah Taala. Pasal memang perbuatan sembahyang tu tuan-tuan, seluruhnya tu dia mengingati Allah Ta'ala. Tak ada yang lain lah. Semua ucapan sembahyang, tasbih, tahlil, tahmid, takbir. Apa lagi? Takdis. Semuanya membesar, mengagung, memuliakan Allah Ta'ala. Mulut kita baca, hati kita ingat ke Allah Ta'ala. Tubuh badan kita pun semua melakukan ibadat yang hanya dilakukan pada Allah Ta'ala saja. Rukuk hanya pada Allah. Sujud hanya pada Allah. So seluruh anggota kita daripada atas sampai ke bawah, zahir dan batin, semuanya dalam mengingati Allah Ta'ala.
Patut-patut kalau 30 tahun punya semayang, memang kita ni senantiasa ingat Allah Ta'ala. Hati ni tak berpisah lah. Artinya sentiasa Allah Ta'ala dalam hati kita, ingatan kita. Apa yang berlaku dia akan main Allah Ta'ala dulu. Berlaku COVID, dia nampak Allah Al-Muntaqim. Contohlah. Nah, bila berlaku benda ni kita nampak Allah Ta'ala. Mai ujian Allah Ta'ala ke, bala ke, musibah ke, disebabkan kerana kita yang salah. So terus kita sujud pada Allah Ta'ala, cari Allah Ta'ala dulu. Sujud, merayu, merintih. Kami salah ya Allah, kami berdosa ya Allah, ampunlah dosa kami. Itu kata hati yang kurang-kurang lah. Kalau kita kata boleh katakan macam tu lah. Kalau ingat Allah Ta'ala. Ni dalam sembahyang pun tak ingat. Macam mana kita nak kata luar sembahyang kita nak ingat? Sembahyang yang sepatutnya kita ingat Allah Ta'ala, yang boleh membawa kita mengingati Allah Ta'ala, dalam sembahyang tu sendiri kita lupa. Tak, saya tunggu lagi main Isya. Lah ingat. Lagi main Isya lagi. Allahu Akbar. Hari ni lepas dah 11 Shopee ada sale. Lepas dah rugi dia kata. Tak apa, bulan 12 pula. Esok Ahad Kenuri 3 Kenuri dia kata. Tak apa, COVID tak jadi batal. Dia boleh rancang besok nak buat apa, besok nak pergi mana apa mah. Daripada awal sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah berlaku. Nah, kita nak tutup ni sebelum kita buka. Masa Isya kan? Lama dah kan? Baru kan? Okey, tak lama lah, tak lejak. Nak tutup ni. Ada satu kisah berlaku dalam satu majlis semayang di masjid. Tok Imam terlupa. Makmum kata Tok Imam baru 3, Tok Imam kata 4 dah. Makmum kata 3, Tok Imam kata 4. Duduk tengkang. Lah seorang lelaki kita, saya tahu. Macam mana penyelesaian dia? Macam mana? Saya tahu Tok Imam semayang tak cukup 1 rakaat lagi. Baru 3 rakaat. Macam mana hang tahu? Biasanya bila saya semayang, saya akan biarlah mata. Fikiran dia tu. Pergi mata. Pergi sana. Pergi ke India. Pergi ke Hong Kong. Pergi ke Malaysia. Sebelum Tok Imam bagi salam, saya akan patah balik mai sini. Assalamualaikum. Artinya apa? Bagi salam tu dekat saya dah sampai sini dah balik ya. Tapi hari ni tak nak patah balik lagi dia tak. Tak sempat patah balik, Tok Imam dah bagi salam. Artinya tak cukup 1 rakaat dia dah. Tak cukup 1 rakaat. Saya beritahu. Tak singgung tuan. Kita nampak cerita lucu mah lucu. Ni cerita nah. Kalau cerita Arab dia panggil juha lah. Cerita watak juha tu. Diwatakkan macam tu. Watak Pak Pandiak macam kita lah. Pak Pandiak sebenarnya. Tapi hakikat dia memang betul kan tuan. Begitulah kita boleh katakan solat yang ada tadi ni. Artinya apa? Kita nak ambil tahunan tuan. Nak harap apa lagi? Kalau ibadat hak wajib yang teras pun kita tak pasti dan sebagainya. Artinya memang Allahu Akbar. Nak kata pun tak kena. Nak cakap pun tak berani. Cuma kita harapkan rahmat, keampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam keadaan tidak sempurna ibadat kita tunaikan tanggungjawab tidak sempurna. Dan keadaan kita sedar kita ni lemah, kita buatlah setakat yang kita boleh, cara yang paling usaha untuk buat cara yang paling baik. Selebihnya serah pada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima ibadat kita dalam serba kekurangan tu. Mudah-mudahan kita layaklah untuk mendapat syafaat Nabi SAW. Bantuan dan pertolongan daripada Nabi SAW. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni beruntung. Walaupun dalam keadaan kita macam ni, tapi kita adalah umat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Nabi sangat-sangat ambil berat tentang umat dia. So hubung diri kita dengan Nabi tu melalui istiqamah lah, usaha untuk kita buat sunnah Nabi. Sekecil-kecil sunnah yang Nabi sarankan, sampailah sebesar-besar yang mampu kita laksana. Buatlah
Kalau tak boleh buat banyak kali buat, semua hidup sekali contohnya. Contohlah kan. Gitu. Tahajud tak mampu nak main tiap malam contohnya. Seminggu sekali pun okeylah. Buat juga, usaha juga untuk buat. Kalau boleh buat tiap malam tu memang baik sangatlah. Cuba usahakan. Kemudian perbanyakkan selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni saja jalan-jalan yang boleh kita buat untuk kita meraih rahmat Allah Taala, untuk kita mendapat bantuan dan syafaat Nabi. Lain tak ada. Kita nak harap yang lain kita tak mampu lah. Dengan amalan soleh, amalan kita layakkah digelar dengan amalan yang soleh? Kita tak berani nak kata tuan-tuan. Tapi kalau dihubungkan dengan Nabi, kalau Nabi dah turun tangan untuk bantu kita, kalau Nabi nak bagi syafaat, mudah-mudahan kita akan beroleh keselamatan dan juga kejayaan di sisi Allah Ta'ala melalui syafaat baginda Nabi kekasihnya yang sangat-sangat mulia. Baik, dan itu kita tuan. Yang baik dari Allah Ta'ala, salah-salah mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita sampaikan. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika